Korang rasa sedih, serabut, pening, sampai tahap yang tak tahu nak diluahkan, kesedihan yang tak tahu nak digambarkan kepada orang lain. Jangan cakap orang lain, boleh jadi korang sendiri pun keliru dengan apa yang korang rasa. Sebenarnya apa yang aku rasa ni? Sedih ke? Marah ke? Serabut ke? Dari skala 1 hingga 10, boleh jadi perasaan korang adalah di tahap yang sangat berat. 8, 9, maupun 10/10. Nama saya Mariah Kip. Saya merupakan seorang guru peribadi yang menetap di Kuala Lumpur, dan saya juga merupakan seorang yang menerima rawatan di Klinik Psikiatri Hospital Kuala Lumpur. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan dengan korang semua tentang perasaan sedih yang melampau. Hai, mungkin ini kali pertama anda mendengar saya bercakap, ataupun mungkin anda telah mendengar video-video saya yang sebelum ini. Mungkin anda merasakan video kali ini berbeza sebab gaya persembahan suara saya yang lebih santai dan santai. Sebab saya membayangkan anda sedang sedih dekat depan saya dan saya sedang bercakap dengan anda. Apabila anda merasakan sedih yang melampau di skala 7, 8, 9 ataupun 10/10, saya percaya sangat-sangat yang anda sangat-sangat buntu sekarang ni. Apa yang perlu anda buat? Apa sebenarnya yang anda rasa? Anda duduk dalam keadaan yang keliru. Ada beberapa perkara yang mungkin saya boleh kongsikan dengan korang berdasarkan pengalaman saya sendiri. Pada waktu itu, saya menangis tak boleh berhenti. Saya terpaksa minta bantuan orang lain untuk menenangkan saya. Itu adalah tahap sedih saya yang melampau. Dipendekkan cerita, selepas beberapa tahun, saya anggap benda tu macam lupalah, benda lama kan, macam tu. Kita tak ada concern apa-apa. Tapi bila pandemik COVID berlaku, saya ada perubahan sikap yang sangat-sangat ketara. Semasa itulah baru kita tahu tentang depression dan sebagainya, lepas kita bertemu dengan doktor dan sebagainya. Saya nak kongsikan sebenarnya perasaan anda yang merasa sedih sampai skala yang sangat berat ni, dia perlukan korang punya perhatian. Korang kena beri perhatian kepada skala kesedihan korang. Selepas dah jumpa dengan doktor, barulah kita dapati benda yang berlaku beberapa tahun lepas tu sebenarnya dia ada kaitan dengan kita punya isu emosi lah. So boleh dikatakan beberapa tahun lepas sebenarnya masalah kesihatan mental saya dia dah ada, cuma dia mungkin tak kritikal, dia tidak berat, dia tak mengganggu kehidupan saya sepenuhnya. Seperti mana masa saya depression pada tahun 2020, tahun lepas, dia mengganggu saya sepenuhnya sehingga saya tak boleh bekerja. Dia merubah sepenuhnya lah hubungan kita, hubungan dengan kawan-kawan, orang terdekat, keluarga, saudara mara, jiran-jiran kita jadi berubah. Memang macam mana ciri-ciri depression, korang boleh tengok dekat video yang saya share tentang tanda-tanda depression. Macam itulah antara sebahagian yang berlaku pada saya, dan ianya di skala yang sangat berat lah. Jadi kalau korang rasa sedih, korang check semula skala dia berapa. Tanya dekat diri sendiri, ni skala berapa ni? Tahu tak kenapa korang nangis? Ada reason yang solid tak untuk menangis? Check semula diri kita. Boleh jadi korang terlampau stres ke semasa itu dan sebagainya. Dan cara yang mudah juga untuk korang check korang punya stres, korang boleh buat test dekat online, ada banyak sangat. Korang boleh cari je dan jawab soalan-soalan tu untuk tahu keadaan semasa korang yang sekarang. Kalau boleh, korang boleh terus rujuk dengan doktor di klinik kesihatan. Mungkin boleh share yang saya risau dengan masalah kesihatan mental saya. Bagi tahu je direct apa isu korang. Saya tak boleh tidur dah berapa malam, saya tak lalu makan, efek dia bila tak cukup tidur, saya dah jadi macam orang tak betul mayat macam tu lah kan. Saya menangis tak kira waktu, tak boleh berhenti, susah nak berhenti, sesak nafas bila menangis, sebab menangis yang melampau. Saya tak tahu kenapa dengan saya. Kalau korang stay kat rumah, korang dah skala 7, 8, 9, korang punya kesedihan tu kan, lepas tu korang stay kat rumah, korang tak rawat tau. Korang rasa macam okay je, tak ada apa-apa, okay fine, duduklah kat rumah. Tapi kan one day dia akan meletup tau. Mungkin sekarang skala dia 7, and then dengan esok lusa dia akan jadi naik tau. Dia akan naik.
skala 8, dia akan naik skala 9. Lepas tu korang nak tunggu sampai 10/10, masa tu orang kata dah tengadah kan, dah terlambat. Bukan terlambat macam mana, dia sebenarnya tak pernah terlambat pun, tapi maksud saya korang akan masuk ke fasa yang lebih berat lah, yang lebih sukar. So kalau boleh cegah, why not, kan? Macam tu lah. Kalau dah tahu COVID tu bahaya, pakai mask, betul tak? Kalau dah tahu makan tak basuh tangan tu kuman, nanti sakit perut, mesti kita basuh tangan kan. So bila korang dah nampak dah ada red flag kan, tanda-tanda yang perlukan concern ni, ambil tindakan. Pergi jumpa doktor. Doktor terima kita ke, doktor tak terima ke, usaha kita dulu. Means kalau korang duduk kat rumah, doktor pun tak jumpa, memang takkan ada next step. So pergi je dulu jumpa doktor. Alright? Tak nak cakap banyak lah, sebab sekarang kita tengah cuma cakap tentang sedih yang korang tak dapat control, and what should you do. So the first thing is recognized. Okay, betul-betul kenal korang ada masalah ke tak. Apabila korang sedih dan korang tak tahu kenapa korang sedih, dan korang rasa sendiri, korang nilai sendiri sedih korang tu skala berapa. Okay, kalau korang rasa ianya adalah sesuatu yang merisaukan, pergilah berjumpa dengan ahli ataupun profesional, kaunseling ke, doktor ke, terus pergi klinik kesihatan ke, terus pergi klinik pakar seperti mana-mana swasta ke, kerajaan ke, semua boleh. Kalau korang tak bergerak, korang stay kat situ, maka risikonya atas diri sendiri. Masa depan siapa yang bakal terkesan adalah masa depan korang. Dan jangan lupa bukan masa depan korang je, masa depan orang sekeliling korang. So kalau sayang mak ayah, sayang adik-beradik, sayang pasangan, sayang kawan-kawan, sayang kerja, sayang, pergilah rawat diri kita. Kalau korang dengar dia pun sambil menangis tak boleh berhenti, tak apalah, nangis dulu. Yang penting lepas dulu. Tarik nafas. Yang penting tarik nafas. Okay? Tarik nafas, kontrol pernafasan. Bukan tarik nafas laju-laju tu. Means tarik nafas tu dalam. And then you lepas slow. Lepas slow. Okay? So dia akan bantulah. Dia akan bantu sikit untuk kontrol balik pernafasan kita. Bagi oksigen untuk kepala kita balik. Untuk kita waras sikit balik. Okay? And then korang fikir, lepas korang dah kontrol pernafasan, korang punya nangis pun dah lebih stabil lah orang kata. Still menangis tapi lebih stabil. Korang boleh fikir korang kat skala berapa. Bila korang dah confirm korang kat skala berapa, korang dah tenang lagi, okay, pergi cari test online, stress test dekat online. Lepas tu korang jawab, and then korang tengok result. Kalau result tu memang concern untuk korang pergi jumpa doktor, maka pergilah. Janganlah ditangguh-tangguh. Sebab apa? Allah dah kata Allah sayang orang Islam, orang beriman yang sihat. Yang sihat. Sebab apa? Orang beriman yang sihat ni dia boleh buat macam-macam. Dia boleh sambung berdakwah, dia boleh berniaga, menambah kekayaan umat Islam, membayar zakat, membanting tulang, buat itu buat ini, boleh beribadah. Alah tak apa, ni sakit mental je, badan tak sakit. Siapa cakap? Siapa yang cakap macam tu? Dengar saya sakit, saya depression, saya sakit badan. Tapi awak yang tengah sedih ni, awak yang tengah menangis ni, dengar saya nasihat, InsyaAllah ada rawatan, kita boleh sembuh. Okay, nangis dulu, InsyaAllah nanti dia akan reda. Kontrol pernafasan. Okay, bila dah tenang, boleh buat yang lain-lain tu. Alright, okay, I hope this helps, and saya harap korang semua gembira dengan perkongsian ni. Kalau korang memang dengar ni tak menangis, so saya harap ni perkongsian yang menarik untuk korang, dan korang boleh share dengan kawan-kawan korang. So kalau korang jumpa kawan-kawan yang menangis tak terpasal, tak boleh berhenti tu, jangan jadi seseorang yang kejam dengan mengatakan, dari kecil pun nak nangis. Ingat ya, setiap orang berbeza-beza ya. Berbeza-beza kemampuan dia, berbeza-beza jalan cerita hidup dia. So boleh jadi benda kecil bagi awak adalah benda besar bagi dia. Baik, so kita jumpa di video yang akan datang. Kalau korang baik hati, boleh tinggalkan komen, cadangan, penambahbaikan semua dekat bawah. Dan saya tak sabar untuk membaca korang punya komen-komentar.
Dan saya doakan yang terbaik semua. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.